juzuk yang ke-20. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita bermula ayat 51 sehingga ayat 56. 51 hingga 56. Perbincangan kita pada kali ini, insya-Allah, Allah cerita kepada kita tentang hikmah diturunkan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Dia panggil nuzulul Quran munajjaman. Al-Quran turun secara berperingkat. Kemudian Allah SWT cerita juga kepada kita tentang pembahagian Ahlul Kitab. Ada di kalangan Ahli Kitab, sama ada Yahudi yang berpegang dengan kitab Taurah. Bila mereka jumpa Quran, mereka beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang Nasara yang beriman, dan ada yang lawan terus. Mana yang beriman, beruntunglah mereka, kerana mereka dapat dua pahala. Marrataini ajrahum marrataini. Pahala beriman dengan kita asal, pahala beriman dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian Allah cerita kepada kita etika, adab. Bila kita dengar orang cakap tak baik, lari, jangan tunggu di situ. Dan juga diakhiri dengan perbincangan kita tentang kuasa memberi hidayah. Hidayatul taufiq, itu hanya kuasa Allah Azza wa Jalla. Adapun hidayatul irsyad, hidayah memberi bimbingan, tunjuk ajar, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh para sahabat, disambung oleh kita, orang selepas daripada kita sampai hari kiamat. Itu kerja menyampaikan maklumat, ilmu kepada masyarakat. Baiklah para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mulakan dengan baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya, insya-Allah. Tengok ayat 51 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 836. Muka surat 836. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita berhenti dulu. Balik semula kita kepada ayat
tafsir surah Al-Qasas ayat 51. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami, yakni Al-Quran, dengan berturut-turut kepada mereka. Apa sebab? La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Tengok nota di bawah. Ini dia panggil hikmah turunnya Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat, ataupun disebut dengan nama munajjaman. Nuzulul Quran munajjaman, mana dia turun berperingkat, tengok kepada isu yang ada, ataupun melalui pertanyaan orang, ataupun nak menjelaskan suatu perkara, maka turunlah ayat. Para jemaah sekalian, tengok nota 1320. Yakni sebenarnya kandungan kitab suci Al-Quran tidak diturunkan dengan sekaligus. Dalam siri yang lepas, buah-buah kafir yang pening kepala ni, dia mari hujah. Di antara hujah dianya, kenapa Al-Quran ni tak turun macam Taurat? Kitab Taurat turun sekaligus, Nabi Musa terima daripada Allah Azza wa Jalla. Ini Quran sikit-sikit pening, dia kata. Sekali ada, sekali tak ada, kono-kono lah. Maka Allah SWT batalkan hujah mereka dengan cara mana? Dengan kata, Tuhan kata, Taurat turun sekaligus pun mu tak beriman juga. Ni sekarang ni kamu nak buat dengan Quran pula. Maknanya kalau orang nak beriman, orang nak terima, dia terima je. Kalau orang duk cari alasan banyak ni, kona sana, kona sini, ni sebenarnya mereka mencari alasan untuk tidak terima. Mencari alasan untuk apa? Untuk tidak terima. Itu yang besarnya, yang sebenarnya, yang ada dalam kepala mereka. Maka Allah Ta'ala sebut hikmat, rahsia kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Yakni, tengok nota, tidak diturunkan dengan sekaligus, bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, ataupun surah yang pendek, dan berhubung di antara satu dengan yang lain. Mana Quran ni walaupun turun jauh jarak, tapi kalau kita tengok fakta, dia tidak bercanggah. Ini dia panggil i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Turun masa yang lain, tapi kalau kita campurkan ba'duhum ila ba'din, ayat ini disepasang pada sini, cerita Nabi Musa awalnya begini, akhirnya begini, mari tengah pula dia. Mana tidak ada fakta yang bercanggah, yang orang panggil mencelarukan, tidak ada. Sebab apa? Sebab dia mari daripada sumber yang satu, min indillah, daripada Allah Azza wa Jalla, dengan berisi hukum-hukum dan keterangan-keterangan, nasihat-nasihat dan pengajaran, kisah-kisah. Ini di antaranya kisah kita dah baca, dan misal perbandingan, selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa. Mana peristiwa terjadi, Al-Quran datang menjelaskan, atau menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran dia tak lama. Dalam bahasa kita kata ta'khirul, bahasa ulama sebut ta'khirul
bayan an waqtil hajah, tidak boleh menangguhkan penjelasan daripada waktu yang diperlukan. Cuma ada beberapa kes tertangguh turunnya ayat Quran, seperti kisah hadisul ifki yang kita dah baca dalam surah yang lepas, surah An-Nur, surah apa? Hadisul ifki. Itu Allah Ta'ala nak uji kesabaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat darjat. Untuk diangkat darjat. Kita kata alhamdulillah. Baik, itu huraian nota kaki. Kita balik kepada tafsir ayat satu persatu. Walaqad wassalna al-Quran, ay walaqad atba'na al-Quran ba'dahu ba'dan wa syai'an fa syai'an li kuffaril Arab wa ahlul kitab. Jadi Quran itu turun sedikit demi sedikit kepada buah-buah kafir, sama ada kafir Mekah yang syirik ataupun kafir ahlul kitab juga berlaku sedemikian, dengan isu-isu yang telah diperbincangkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maka semuanya itu bertujuan untuk apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la'allahum yatadhakkarun. Ini dipanggil objektif. Objektif besar Allah Ta'ala turun Quran berperingkat ini, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka beroleh peringatan, yakni liya'tabiru wa yatta'izu, kemudian mereka beriman. Itu dipanggil objektif, tujuan Al-Quran itu turun sentiasa. Manakala turun sekaligus mungkin kita berlupa. Mungkin terlupa dah 6,000 ayat turun sekaligus, surah yang terawal, yang terakhir. Jadi bila turun peringkat, setiap surah ada je kisah-kisah yang berulang. Kenapa diulang kisah ini? Supaya kamu tak lupa. Tujuan pengulangan ataupun diulang balik kisah supaya kita teringat, kita tak lupa, dan kita kaitkan dengan surah yang lepas. Ini alhamdulillah, itu yang dikatakan rahsia ataupun hikmah. An Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nazalat hadhihi al-ayah fi 'ashrati rahtin. Ayat Quran ini turun kepada 10 orang di kalangan ahlul kitab. Mereka datang, bila turun ayat Quran dibaca-baca, ana ahaduhum, aku salah seorang daripada mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka turun ayat Quran ini, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Cerita ini telah dikeluar oleh At-Tabarani dan lain-lain dengan sanad yang baik, alhamdulillah. Maknanya Rifa'ah Al-Qurazi dia mengaku ayat Quran ini turun kepada kami, fuwa ahlul kitab, alhamdulillah. Namun kaedah usul tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat Quran bila kita baca sahabat turun kepada orang tu, turun kepada cerita ni, al-ibrah pengajarannya, hukum hakamnya umum, lafaz itu bukan kepada khusus sebab. Cuma kita duk tekan sangat nak memahami sebab nuzul supaya kita boleh memahami situasi, keadaan yang berlaku ketika turunnya ayat Quran itu. Barulah kita kata lagi mantap kefahaman kita. Kita faham tentang rahsia kenapa diturunkan ayat ini, kenapa disebut begini. Kita tahu sebab, dia panggil sabab nuzul. Untuk para pelajar, sabab kalau Quran dipanggil sabab nuzul, kalau hadis dipanggil sababul wurud. Sebab apa? Sebab Al-Quran turun dari langit, dari Lauhil Mahfuz turun, dipanggil sabab nuzul, sebab turun ayat. Hadis dia tak payah turun, Nabi memang duduk di bumi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Berada di atas muka bumi bersama dengan para sahabat dia.
orang tak kata sebab nuzul hadis, dia panggil sababul wurud. Artinya sebab keluarnya hadis itu dari mulut Nabi SAW, ataupun terjadinya perbuatan Nabi, ataupun ikrar Nabi akui apa yang dilakukan oleh sahabat pada masa zaman di hadapan baginda Nabi SAW. Itu dia panggil ilmu sabab nuzul dengan sabab wurud. Tujuannya kita nak faham keadaan situasi semasa berlakunya peristiwa tersebut. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang ke-52. Ayat yang menceritakan tentang ada di kalangan ahli kitab yang baik, yang soleh, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla melalui kitab Tauratnya dulu, dan dia beriman pula apabila datangnya Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala beri kepada mereka. Ayat 52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Bahagia mereka. Tengok nota di bawah. Yakni nota 1321. Yakni ada di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara, termasuk pendeta-pendeta, ulama-ulama dia, ahbar waruban, ahbar dipanggil, yang beriman kepada Al-Quran dan telah memeluk Islam pada zaman Nabi SAW. Kerana kebenaran Rasulullah SAW ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dalam siri yang lepas anda ada sebut bagaimana para ulama pendeta ini datang. Baik, tengok dalam tafsir kata, dalam tafsir Al-Azbun Nabir Syekh Syangkiti rahimahullah, dia kata qad kana fil yahudi qaumun, pengikut Yahudi ada di antara mereka ala dini Musa hatta matu ala zalik. Dia berpegang dengan kitab Taurat sampai dia mati. Mana mungkin tak sempat jumpa Nabi, mati dengan kitab Taurat dia, sesalah dia. Wa qaumun, ada di antara mereka kanu ala dini Musa, dia ikut Musa, ikut Taurat, wa amanu, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i alladhina kanu ala dini Musa wa adraku Muhammadan. Mereka yang berpegang dengan Taurat bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amanu bi, mereka beriman. Zakarallahu fi suratil Qasas, Allah Ta'ala sebut dalam surah kita ini, anna lahum ajrahum marratain, mereka ni boleh dapat 2 pahala. Tengok dalam ayat ayat ni, ayat yang kita akan baca nanti, ayat 54 menceritakan kepada kita tentang mereka ini dapat pahala 2 kali.
dalam surah Al-Baqarah, ayat 121, Allah Ta'ala sebut alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ada di kalangan ahli kitab yang baca Quran dengan sebenar-benarnya, mereka beriman dengan dia. Alhamdulillah, kita kata rezeki dia dapat dua kali. Mula-mula beriman dengan Taurat, bila jumpa dengan Nabi, mereka juga beriman dengan apa? Dengan Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Baik, bagaimana sifat mereka? Ini penting para pelajar sekalian. Bagaimana sifat orang-orang itu? Orang-orang ahli kitab yang telah beriman. Tengok ayat 53. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, apabila dibaca Quran kepada mereka, kepada ahlul kitab, dia dengar, dia tahu lalu benarnya daripada Allah Azza wa Jalla, sebab sudah ada isyarat, maklumat dalam kitab mereka sudah ada. Cuma tunggu masa nak jumpa je. Bila jumpa, terima selalu. Alhamdulillah. Mereka berkata qalu amanna, mereka berkata kami beriman kepadanya. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu adalah perkara yang betul dan benar dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan sudah pun mematuhinya, berimannya. Sebab apa dia sudah beriman? Kerana dalam kitab mereka sudah ada, sudah menceritakan tentang Al-Quranul Karim. Jadi dia beriman dah, tahu dah, cuma tak jumpa lagi. Bila jumpa, ambil terus. Bahasa Kelantan sedap, dia kata jumpa kat gas selalu ambil. Gas selalu tu maknanya tangkap terus. Ini apa ni? Itu kelebihan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, nak dapat pahala dua kali. Allah, mereka telah mengaku innahul haqqu min rabbina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 83, 84, ayat 83 lah, Allah cerita kepada kita tentang sifat ahlul kitab yang jujur dengan ilmunya, yang baik akhlaknya. Dia akan begini sifat dia. Tengok dalam ayat 83 surah Al-Ma'idah. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
hati kita, tara ayunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Bila dia terima Quran, dia dengar Quran, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis, terharu dengan sebab inilah yang kita cari selama ni. Dalam buku sejarah Madinah, kalau tuan-tuan tengok buku sejarah Madinah yang saya usahakan ni, kita cari penduduk asal Madinah. Penduduk asal Madinah ni, di antara yang awal datang ke Madinah juga, iaitulah puak-puak Yahudi. Limadha? Kenapa? Sebab bila dia baca dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah negeri yang tanah dia, bumi dia warna hitam. Dia panggil suhur burkaniyah. Batu-batu kerikil dia hitam macam bekas gunung berapi gitu. Macam. Dan banyak pokok tamar di situ. Dia mengembara datang sampai Madinah, dia tengok, dia baca dalam map dia, dalam kitab Taurat, boleh jadi di sini. Mereka menunggu di Madinah dengan mengharapkan, dengan penuh pengharapan bahawa Nabi akhir zaman nanti dari kalangan anak cucu mereka dari Bani Israel. Tiba-tiba Allah Ta'ala bangkitkan Nabi akhir zaman dari kalangan Quraisy Arab. Ada yang dengki, ada yang hasad, ada yang ni yang tolak. Tapi yang jujur, yang ikhlas, bila jumpa Nabi, tafidu minad dam'i hazana ma tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia tahu, terharu, mereka dah jumpa apa yang mereka harapkan selama ini. Tak kisahlah daripada Bani mana, bukan Bani Israel, Bani Arab, Bani Quraisy. Yang pentingnya dia telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang perangai bodoh, tabiat buruk. Apa dia tabiat buruk? Hasadan min indi anfusihim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sifat mereka hasadan min indi anfusihim, kerana hasad mereka tolak. Sebagaimana yang berlaku kepada Huyai bin Akhtab dengan adik dia, dan telah kita cerita dah semalam. Apabila mereka jumpa Nabi, dia kenal Nabi betul, tapi nak lawan juga. Lish? Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, semata-mata kerana hasad. Kita mengatakan punahnya manusia ni kerana apa? Kerana hasad. Binasanya iblis kerana sombong. Ini sifat-sifat mazmumah yang wajib kita hilangkan daripada diri kita, dari hati kita. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, di akhir ayat mereka kata apa? Inna kunna min qablihi muslimin. Dan kami, sesungguhnya kami, sebelum Al-Quran diturunkan, telah pun Islam, telah pun mematuhinya, yakni muwahhidin, telah pun bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, munqadin li ta'atihi, patuh kepada arahan Allah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bila kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dengar Quran, lantas langsung mereka beriman. Alhamdulillah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, para jemaah sekalian, 2 kali pahala. Tengok dalam ayat 54. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Ini oleh kerana biasalah orang tinggal ajaran lama ni mesti akan diperli, akan dihina, akan diejek, orang Kelantan kata akan dinganyi. Nganyi kepada puak-puak dia sendiri, nganyi mana perli, tuan-tuan. Maknanya mereka ini akan diperli, dihina, dikhianati oleh bangsa dia sendiri kerana dia telah tinggalkan ajaran lama. Tengok dalam hadis. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun yu'tawna ajrahum marratain. 3 kumpulan ini akan diberi pahala 2 kali. 3 kumpulan diberi pahala 2 kali. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, amana bi nabiyhi, mereka beriman dengan nabi dia Musa ataupun Isa, wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa nabi kita, fa amana bihi, mereka beriman dengan dia, wattaba'u, ikut, wasaddaqahu, membenarkan dakwah nabi, falahu ajran, dia boleh pahala 2 kali. 2 kitab Allah. Yang kedua, golongan yang kedua, wa abdun mamluk adda haqqallah ta'ala wa haqqa sayyidihi, seorang hamba yang dimiliki oleh tuan dia, dia tunai hak Allah, dia solat, dia juga tunaikan hak tuan dia, kerja, apa-apa jawatan, tugasan yang diberi oleh tokek dia, falahu ajran, dia boleh pahala 2. Yang ketiga, warajulun kanat au amah, seorang laki-laki yang menjaga amah ni hamba dia perempuan dia daripada kecil, faghazzaha fa ahsana ghidha'aha, dia bagi makan dengan cukup berkhasiat, summa addabaha fa ahsana adabaha, dia didik, ajar, tarbiyah, adab dengan penuh kebaikan. Bila sempurna budak dah besar, pendidikan pun mantap, summa a'taqaha, dia merdekakan, aku merdekalah. Sakatullah wa tazawwajaha, dan dia kahwin dengan perempuan tadi. Kalau dia kahwin dengan hamba, lain level. Hamba ni jadi walad, tapi bila dia nak jadikan permaisuri, maka dia merdekakan dulu, dia kahwin. Falahu ajran, dia boleh pahala 2 kali. Kita kata alhamdulillah, hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Nak tajuk kitanya, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapat pahala 2 kali. Satu lagi hadis. Wa an Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ni ketika dia masih kafir, dia mengetuai delegasi rombongan perdagangan Quraisy ke Syam. Di sekitar Palestin, di Syria, Syam itu dipanggil Syam, bumi. Bila sampai di sana, takdir Allah SWT, surat daripada Nabi sampai ke Herakla. Bahasa Arab kata Herakla, Hercules, Raja Rom. Raja Rom di situ. Bila sampai surat, Herakla tengok Nabi bagi, tengok tuan-tuan, apa surat Nabi kepada Herakla? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi ila Herakla azimir Rum. Allah. Nabi kata daripada Muhammad, hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya,
ittaba'al huda. Salam sejahtera ke atas orang yang mengikut petunjuk. Kalau kita nak hantar surat kepada non-Muslim, kita tulis macam ni. Salamun ala man ittaba'. Siapa dia ikut petunjuk Allah, dia boleh salam. Kalau tidak, kita nak main salam kepada orang yang bukan Islam. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku seru kamu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah Ta'ala akan beri kepada kamu 2 kali pahala. Pahala beriman dengan Injil, dia bukan Nasara ni, bukan Kristian, dan kamu beriman dengan Quran, boleh pahala 2 kali. Al-hadis, hadis ni panjang. Rawahu Bukhari wa Muslim wal lafzu lil Bukhari. Itulah hadis ni, cerita ni panjang. Kalau tuan-tuan nak tengok, tengok dalam kuliah saya tentang cerita Yahudi ataupun Nasara. Biasa kita akan cerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bawa cerita ni sebab Abu Sufyan belum Islam. Bila sampai surah ni, Herakla minta pegawai-pegawai dia cari ada tak orang Mekah, rombongan yang datang dari Mekah berada di bumi Syam sekarang, ada ke tidak? Oh, dia kata ada. Rombongan Mekah, panggil lagi. Bila masuk dalam istana, Abu Sufyan sebagai ketua rombongan kata di Herakla, siapa di kalangan rombongan ini orang yang rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kata, mana orang rapat dengan dia, tahu perangai dia ataupun dalam kalangan keluarga dia. Maka orang kata Abu Sufyan, rumah dia apa dekat rumah Nabi? Tuan-tuan pergi sekarang ke Mekah, rumah Nabi tu di ujung Mas'ah, tempat sa'i, pintu sa'i tu, Marwah. Depan tu rumah Abu Sufyan, dekat lah, rumah pun dekat. Jemaah akidah berlainan pada waktu tu. Herakla kata duduk sini Abu Sufyan, duduk sebelah aku. Kemudian dia bagi tahu kepada semua rombongan yang hadir ni, kalau aku tanya, Abu Sufyan jawab tak betul, kamu jawab tak betul tu, kelentong tu. Abu Sufyan tak berani nak cakap tak betul sebab mereka telah diberi arahan oleh Hercules supaya cakap benar. Abu Sufyan cakap betul, semua dia cerita betul. Kemudian Allahumma salli ala Muhammadin. Bila selesai daripada dia laporkan apa yang ditanya oleh Herakla, Abu Sufyan cuba nak attack Nabi sikit je. Dia kata, tuan, satu je saya nak bagi tahu. Muhammad ni pernah mengaku dia datang ke sini, ke bumi Syam ini pada satu malam, balik malam yang sama. Tuan boleh terima ke tidak? Ini dia panggil bahasa provokasi. Kalau betul lah digunakan bahasa provokasi, maknanya maklumat dia bagi semuanya tepat belakang. Cuma ada satu benda yang aku nak bagi tahu. Muhammad dia mengaku pernah mari sini satu malam, betul ke tidak? Terkejut juga Herakla. Mana logik, masa tu bukan ada jet. Kalau ada jet zaman sekarang tak pelik. Saya naik terbang dari Jeddah ke Urdun, ke Amman, 2 jam je perjalanan. Lagi ke Palestin sekejap. Ni tak ada jet. Tengah duduk pening-pening macam ni, bangun salah seorang daripada padri. Dia kata, tuanku, saya menyaksikan betul. Pelik kamu ni. Mana kau tahu? Dia kata, saya ni tuan, jaga Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, saya tak akan balik kecuali saya tutup semua pintu, clear semua, baru saya pulang ke rumah. Satu malam, saya nak tutup pintu tak boleh. Nak tutup pintu tak boleh.
Tak ada. Panggil maintenance, Sedang. pakar bahagian pintu. Dia kata tak usah ni, tapi tak boleh tutup itu. Dia kata boleh jadi, biasanya kalau macam ni, ada Nabi yang nak datang. Saya yakin malam itulah malam yang Muhammad mengaku dia datang. Abu Sufyan lebih tekuk. Mati hujah aku. Bahasa orang kata mati kutu Abu Sufyan. Tak boleh nak provoke Saya mau kan. Herakla. Baik. Dari gambar. Malangnya nasib. Sama. Kata orang nasib tidak beruntung. Beli paper pak buku. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah Herakla pergi dengan nasihat yang salah. Mak. Mana boleh mah. Dia pun salah dia dengan Abu Sufyan. Dia panggil As-Saqif. Padri-padri dia panggil sidang tertutup, close. Dia tanya, ni aku dapat surat daripada Muhammad. Takkanlah kamu semua ulama-ulama besar tak tahu cerita tentang Muhammad? Dia kata tahu. Dalam Taurat ada. Dalam Injil ada. Kata di Herakla, kalau macam tu, aku nak, bagaimana pandangan kamu kalau kita ikut Muhammad? Aslim, taslam. Bila dengar kata Hercules, bahasa Arab kata Herakla lah sedar. Herakla ni nak masuk Islam, bangun sekumpulan daripada ulama dia, bangun nak keluar daripada majlis. Tengok. Herakla kata, aghliqul bab, tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu. Mari semua. Dia kata, aku nak test. Bahasa kita kata nak test market itu. Nak tengok bagaimana sikap kamu. Akhir sekali Herakla kata, kita akan lawan Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Al-Asaqif sujud kepada Herakla. Ini ulama-ulama jahat. Dia tahu yang benar, tapi nak jaga kedudukan, mengampu pemimpin, mereka sanggup nak keluar daripada majlis. Bila Herakla isytihar nak lawan Nabi, mereka sujud. Herakla pegang di bawah tapak kaki dia, pasir dia ambil. Dia kata, tempat aku pijak hari ini akan ditawan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kita kata punahnya satu-satu kerajaan negara dengan sebab ulama usul, ulama-ulama jahat yang tidak memberi nasihat yang benar kepada pemimpin. Boleh buat tengok. Maknanya dalam kumpulan ahlul kitab ada yang beriman, ada yang kerah kepala, yang sombong, yang angkuh, yang takabur, yang hasad. Rusaklah Herakla dengan sebab pemimpinnya. Akhir sekali melawannya Rom, sehinggalah sampai Rom jatuh. Akhirnya Allahu Akbar. Baiklah, kita ketepikan golongan ahlul kitab yang tak baik. Kita ambil yang baik-baik dulu. Siapa dia yang baik? Yang beriman. Tengok dalam ayat sifat mereka, Allah Ta'ala janji nak bagi dua pahala. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan juga kerana mereka, sifat mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Makna asal dulu mereka tak baik, mereka cover balik dengan keimanan kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertutuplah kejahatan yang lama. Au ni bahasa Arab kata, atau bahasa Arab mudah. Atau dengan maksud apabila orang buat buruk kepada kita, buat tak baik, kita balas dengan kebaikan. Itu dia panggil yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, betul tak? Mereka tolak keburukan dengan kebaikan. Tengok ulama tafsir kata mereka menolak keburukan yang berlaku zaman dulu sebelum Islam dengan amal-amal soleh setelah Islam. Ataupun orang buat buruk kepada kita, kita balas baik dengan dia. Ibarat seperti kita dengan pokok mangga ke pokok jambu yang berbuah. Biasanya budak-budak ni kalau nak makan buah, dia ambil batu, dia lontar. Kita lontar dengan batu, pokok gugurkan kepada kita buah. Itu ibarat orang buat buruk kepada kita, kita balas dengan baik. Biarlah, tak apalah, sabarlah. Ini dipanggil
kebajikan yang telah dibuat oleh oleh siapa? Ahlul kitab yang beriman. Ada kita sekarang ni nak jadi orang baik, buat gitu. Orang buat tak buruk, buat jahat pada kita, kita balas baik pada dia. Masya-Allah. Banyak lagi lah. Jadi kita kata orang buat buruk ataupun asalnya mereka tak baik, sekarang kita cover balik dengan kebaikan. Orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan baik. Itulah kedudukan yang besar pahalanya. Gong naki. Oh, ni nasi dagang. Nasi dagang gong naki. Nasi dagang Cik Lah. Nasi dagang warisan Cik Lah gong naki. Hari ni kita pagi ni kita sampai di warung nasi dagang ya. Saya duduk Bukit Tobing Semang Laki. Ada lagi. Sebab saya nak pergi Bukit Cepedok. Nak pergi Bukit Cepedok. Jadilah singgah ni. Tengok dah dalam peta tu. Ada nasi dagang sini. Ni nasi dagang warisan Cik Lah Gong Naka. Ni saya ambil masuk YouTube ni. Ya. Dan ni buku ni. Nak buku. Siap dah. Jadi buku ambil ni lah. Okey. Ni nasi dagang. Berapa besen hari? Dua besen Tapi musim ni kita kurang sikit dia. Musim ni kurang sikit. Tukang masak apa Ramah. Ada. Cik Lah tu mok ke? Mok. Memang. Mok dah tinggal kita asyik. Orang mok ada lagi? Ada. Kita ambil. Jadi turun kanak lah ni. Seperti pada saya. Yes. Nasi kunyit semua ada. Masih lebih dulu. Nasi kuning. Masih lebih dulu. Ni nasi goreng. Nasi goreng ikan. Nasi goreng ikan. Ni orang Terengganu ni nasi goreng ikan. Ini lauk nasi dagang. Mai roh molek. Ya. Kasih molek dulu. Okey. Dah pukul berapa masak Dua. 2.5. Kira dah berehat lagi ni. Ada lagi. Habis ni pukul biasa pukul apa habis? Habis ada tu pukul 9.30 habis tu. Oh. Dah lari molek tu. Ya. Biasa hari benda laju. Satu dah tu. Ya. Biasa. Ya.
Kalau hari sebelum PKP lebih ada 2 besan. Lebih. Ni nasi dagang ni. Kita bawa mari sekali hari ni. Tu. Nama pelanggan mari. Ya. Ni masa ni tak ramai lagi Ya. Masa ni tak ramai lagi. Kemarin di tengah kemarin. Ada ini itu sikit. Oh. Ada tu main rusik atau main sedang stok. Aha. Lama dah ni niaga. Berapa puluh tahun ni? Ni nak tahu aku. 6 tahun. Mok dulu. Ya. Mok dulu. Masa mok dulu. Mau tak jual kita jual. Jadi Makan je. jadi jual sini baru 6 tahun ah. Kuih tambahan ni. Ni kuih ni orang atur lagi ni. Tu langsung. Asyik dagang buku dah tu. Ambil. Asyik dagang di rumah tu 4 buku. Satu hati sebuku. Mak sebuku. 6 buku lah. Tapi suruh 4 tu suruh di asing lauk. Oh. Tak apa. Terima kasih. Saya nak 6 buku. 4 buku buat buat lauk. Lepas tu 2 buku buat asin. Ini. Nak buku tak. Buat susu apa rasa? Buat susu. Oh, boleh kau. Waktu 4 tu sekali lauk. Lepas tu hak 2 tu sesa. Dah ingat nak atur korang. Kak beli sini tak mau nasi dagang. Okey. Dah kau mana dagang sini? Setakat ni okey. Sedap lauk sedap. Tu. Hari-hari mari ke Duduk atas sini je. oh duduk sini. Jadi tapi nasi dagang kau nak makan nasi dagang memang beli sini ya. Okey. Terima kasih. Kita masuk YouTube. Ni piti. Ni siap buku ni. Ni. Yang gigi deh. Ini saya cuba nasi
dagang warisan Cik Lah, Kampung Gonang Kemarang. Ni beli bungkus. Ni dah sampai di rumah tengok. Ni kuah dia. Nampak. Okey, nampak. Nampak pekat sikit kuah dia. Okey dah, sedap ni, merah ni. Saya cuba rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedap. Cukup rasa rempah dia. Ada rasa sedikit manis pun ada. Memang sedap lah. Jadi kalau siapa yang suka pedas, letak sini, patahkan dia ni. Patahkan ni. Kalau nak pedas cuba kita buah kuah dia lagi. Saya nak rasa ni. Macam mana rasa nasi dagang warisan Cik Lah. Sekarang yang masak sekarang anak Cik Lah. Cuba tengok biji nasi dia. Kasar dan nampaklah dia kata berkilat tu. Nampak berkilat. Kilat tu santan sebenarnya. Santan dia. Nasi dagang ni kalau lembik sangat tak sedap. Ni okey ni. Dia tak lembik. Okey, nampak. Kita nampak dia biji nasi dia relah kan. Okey. Cuba saya rasa yang belum kena kuah lagi macam mana. Ada tak rasa santan dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang ada rasa santan dia. Sedap lah. Padang lah. Google kata top ni, seragang ni. Top. Kawasan ni top. Cuba rasa yang ada kuah. Macam mana? Yang ada kuah ni saya dah campur kuah dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sedap. Patutlah Google kata top. Bolehlah cuba Boleh cuba nasi dagang warisan Cik Lah di Kampung Gonangka, tepi jalan. Kalau kita datang dari Bandar Marang, kita akan jumpa dulu Balai Bomba. Tak jauh selepas Balai Bomba tu, kita akan jumpa ni. Selepas ada sebuah sekolah rendah situ. Selepas tu ada ni, betul-betul tepi jalan. Ada tulis besar nasi dagang. Okay. Selamat mencuba nasi dagang warisan Cik Lah, Kampung Gonangka. Sifat yang ketiga mereka ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pula berderma dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Dia ada harta, dia infak fi sabilillah. Kalau kita nak jadi orang baik, tuan-tuan, selesailah masalah ni. Beriman, sabar. Orang buat tak baik, kita balas baik. Kita ada rezeki, kita infak fi sabilillah. Alhamdulillah, dalam hadis 40 yang telah kita baca di sini, hadis yang ke-25, 26, Nabi SAW menyenaraikan kepada kita beberapa senarai sedekah tanpa duit.
as-sadaqatu al-infaq biduni fulus. Sedekah tapi tak guna duit. Tuan-tuan tengok dalam rakaman kita yang dalam syarah kitab Al-Wafi, syarah kepada Arba'in An-Nawawi. Al-Wafi, syarah kepada Arba'in An-Nawawi. Cuma anak duk perhati tengok, admin kita juga telah maklumkan, ada jemaah kita ni bila dia dengar infak ni, dia beli bintang. Saya tak nak terjemahlah perkataan tu, takutnya marah ke tuan dia. Bintang dalam ni, dalam live kita ni keluar bintang. Bintang di Facebook ni. Mengikut kajian yang telah dibuat, tuan-tuan pun boleh kaji juga, kalau kita beli bintang ini untuk diinfak, sedekah, 50% diambil oleh tuan muka buku ni ambil. Jadi rugi tuan-tuan. Kenapa kita nak sedekah ke dia? Mereka itu orang apa? Lainlah kalau kita sedekah ke dia, 50 untuk pondok, 50 lagi untuk dia pun untuk orang Islam juga kelebihan, kita kata silakan. Tapi kalau 50 yang kita dapat peratus, contoh kita beli satu bintang dengan harga RM1, contoh $1 maknanya RM4. RM2 boleh ke dia, RM2 yang boleh ke kita, ke pondok kita ni. Maknanya mereka untuk apa? Jadi pada sekarang itulah saya nasihatkan kepada para pelajar, tak usah duk berbintang-bintang lah. Kalau nak derma masuk je ke akaun biasa, full 100%, kita boleh bagi sumbangan infak kepada kita. Jadi kalau masuk bintang, separuh. Boleh kita setengah, dia setengah. Dia kata biarlah, takkan kita pun guna hak dia kan ni, alat ni untuk dia. Kata betul, ada dia free, kita free lah. Apa sibuk-sibuk nak bagi sedekah pula. Kalau mereka orang Islam, mereka akan guna untuk saluran yang baik, atau ke anak yatim, kepala. Tapi mereka ni siapa? Jadi saya guna bahasa Melayu, takut ada masalah pula. Kita dengan orang, ada rumah orang cakap baik. Baik para jemaah sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat mereka ini infak fisabilillah, kita infak sepenuhnya. Masalah infak fisabilillah, ada NGO mengambil kira pengurusan. Mengikut pendaftaran pertubuhan kata dia boleh ambil sampai 30%. Mana kalau kita bagi 100, 30 boleh ke pengurusan, 30 lagi boleh kepada tempat yang kita nak dermakan itu. Jadi kita kata untuk saya di sini, alhamdulillah 100% kita gunakan untuk tabung yang kita gunakan. Tidak ada peratus yang kita ambil, alhamdulillah. Baik para pelajar, itu sedikit taklimat. Sebab anda tengok ramai juga yang hantar WhatsApp kepada kita tentang bintang-bintang ni macam mana nak beli, tak beli. Kata tak payah beli, sebab dia akan bagi separuh kepada mereka, separuh lagi kepada kita. Kita kata rugi. Baik, masuk terus dalam tabung yang sudah ada. Kita ni kadang-kadang jadi trend. Bila orang kempen, terbuatlah kita. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat 55. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu 'an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, dengar ni tuan-tuan, kita kena belajar ilmu ni. Bila kita dengar perkataan sia-sia yang tak baik, ulama kata apa? Perkara yang sia-sia itu apa saja, maki-maki, makian, tak kira lah tulisan ke kata-kata dengan mulut, sumpah-sumpah palsu, bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Ini termasuk dalam apa ni, di dalam al-laghu, perkataan laghu, maki orang, kutuk orang, teru orang, cakap tengah khutbah, apa saja perkataan yang tidak baik, nama dia laghu. Bila kita dengar perkataan yang tak baik ini, a'radu anhu, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Jangan kita kacau dia.
Salamun alaikum, selamat tinggallah kamu. La nabtaghil jahilin, kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Jadi kalau kita dengar perkataan yang tak baik, sama ada daripada orang kafir yang hina kita, kita kata jangan kacau. Aku tak hina agamamu, mu yang hina agamaku. Alhamdulillah semalam kita bincang tentang pihak Perlembagaan Persekutuan menulis Islam agama persekutuan. Hari ini bila timbul isu kerajaan nak wartakan akta menyekat penyebaran agama lain, kita tengok berapa NGO yang bukan Islam sudah bangkit bersatu mereka untuk lawan. Kita sama-sama Islam masih duduk keluk-kelek, masih duduk perli sama kita, orang bukan Islam bangkit bersatu nak menentang akta ini. Tuan-tuan kena ingat, saya terpaksa kena sebut isu-isu semasa yang waqi', yang berlaku di atas alam ini. Kalau tidak, kita tak faham apa yang berlaku. Kita asyik duduk seronok baca muka buku, duduk tengok masa apa ini. Kita tak tengok kepada isu semasa apa yang dibuat oleh ahli-ahli politik, ahli-ahli yang cuba nak mencari pengaruh, mencari peluang dalam negara kita sendiri. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara ini daripada diganggu gugat agama kita ini oleh orang-orang lain yang memang ada kesatuan mereka untuk mencabar, membantah segala perkara yang memberi kemenangan kepada Islam. Tengok, dalam ayat ini Allah ajar kepada kita, bila dengar tak baik tinggalkan. Wa qalu lana dinuna alladhi radina bihi, kami redha dengan agama kami, mu dengan agama kamu, jangan kacau kita. Perlembagaan membenarkan negara kita ini menyebarkan Islam secara tersebar luas. Kita ambillah peluang yang besar ini. Para pelajar sekalian, orang lain jangan dengki, jangan hasad, jangan hasut rakyat sampai mereka berlaku perkara yang tidak diingini. Allahu Akbar. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salamun alaikum, selamat tinggal kamu. Mu jangan kacau kita, kita tak kacau dia. Dan kita juga tak mahu bersekongkol dengan orang-orang yang jahil, mana orang yang menentang Islam ataupun orang yang buat benda yang tidak baik. Jadi para pelajar sekalian, al-jahilin di sini segala benda yang tak baik, jangan duduk. Ayat ini mengajar kepada kita jangan bersekongkol dengan puak jahil, jangan duduk sekali. Anda baca dalam huraian para ulama, mereka mengatakan termasuklah majlis mengumpat, majlis troll orang, mengutuk orang, majlis tak baik, tinggalkan majlis itu. Contohnya sekarang kita duduk di dalam grup WhatsApp kita ni, mazhab WhatsApp kita ni. Dalam tu orang duk teru orang, duk kutuk orang, duk nganyi orang, left, tinggalkan majlis itu. Kerana termasuk dia panggil majlis al-jahilin. Sebab majlis semua benda jahili ni, semua benda yang boleh membawa kepada mungkar dan maksiat, nama dia jahili. Tak kira lah majlis itu atas nama apa. Majlis contohnya ada setengah orang ni dia buat majlis ilmu tapi mengutuk orang, utruk, tinggalkan. Ini dia kata la nabtaghil jahilin, kami tak akan cari tempat-tempat jahiliyah untuk duduk bersama, untuk bersekongkong bersama. Ini satu perkara yang kena ambil perhatian. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang cukup menyentuh perasaan kita, mengisahkan kita bahawa kita ni sangat kerdil di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang kau kasihi. Kasih apa? Kasih untuk menerima Islam. Kita ramai kan kawan-kawan kita yang bukan Islam, non-Muslim. Kita harap sangat dia ni masuk Islam. Ataupun orang Islam tapi asi, derhaka. Kita sedih bila mereka ni derhaka. Kita mengharapkan juga mereka ini masuk Islam. Maaf,
dia sudah Islam. Kita mengharapkan mereka juga bertaubat, jadi orang baik. Bersama-sama dengan kita di masjid, di surau, di majlis ilmu, di tadabbur Quran. Tapi apa boleh buat? Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala bagi kata putus. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah jualah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Ayat ini ada cerita. Cerita dia sedih. Tengok nota di bawah. Yakni orang-orang yang berdegil dalam kekufuran, engkau tidak akan dapat memimpinnya ke jalan Islam sekalipun dia orang yang sangat-sangat engkau kasih. Kita sayang kepada dia sebab keluarga kita, kawan kita, siapa-siapa kita, ataupun kita sayang kepada dia untuk dia masuk Islam. Kerana engkau hanyalah bertugas menyampaikan perintah Allah, dan Allah lah jua yang memberi hidayah petunjuk yang disertai dengan taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dua-dua tanda. Kita dah bincang panjang dulu. Hidayah tu ada dua kan, hidayah taufik, hidayah irsyad. Baik, cerita ini ada cerita sangat sedih tuan-tuan. Daripada Musayyib bin Haznin radhiyallahu, dia kata Abu Talib ketika nak mati, Abu Talib saudara Nabi, dia duk bela Nabi siang malam. Bela di apa ni, dengan dalam keluarga dia bela, dalam parlimen pun dia bela, dalam kabinet pun dia bela. Mana dia ni memang membela Nabi. Bila nak mati, Abu Jahal tunggu dekat kepala dia, tak tinggal-tinggal. Nabi bila pergi nak ziarah pak saudara dia ni, ada pak Abu ni. Abu Jahal balik, mari Abu lain pula tu kasih pak dia. 018. Nabi bisik, ya Ami, qul la ilaha illallah. Pakcik, tolonglah kata la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. 4256. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimah ucapan ini aku akan boleh berhujah di hadapan Allah untuk bawamu ke syurga. Sayang dia tuan-tuan, sayang sangat-sangat dia. Sebab apa tak sayang? Pak saudara dia bela dia, jaga dia daripada kecil. 522. Si penjahat Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah yang duk jaga di Abu Jahal ni, dia kata, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Mu nak ikut Muhammad? Mu nak tinggal agama tu ayahmu Abraham? Oh, sudah. Abu Talib yang tengah nak mati ni pening kepala, nak ikut Muhammad, dia ikut Abu Jahal. Ikut Muhammad tak standard sebab Abu Jahal ni kemsar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhir sekali sedih tuan-tuan. Akhir sekali dia kata apa? Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku tak mau kata Muhammad, aku ketak dengan pendirian mengikut agama Abdul Muttalib. Mati Abu Talib, tak mengucap sebab kawan-kawan yang jahat. Ini bahayanya kita berkawan dengan orang jahat. Sampai dekat nak mati, dia mari lagi tunggu untuk tidak membenarkan Abu Talib beriman. Kalau tak ada Abu Jahal, saya yakin Abu Talib akan mengucap. Tapi kita tak nak ubah setiap cara. Takdir Allah Ta'ala telah berlaku pada Abu Talib. Nabi kata, la astaghfiranna laka ma lam unha. Pakcik, saya tetap akan istighfar, minta ampun kepadamu selagi aku tidak dilarang. Allahu Akbar. Ketika itu turun ayat Quran, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang beriman minta ampun kepada orang kafir. Walau kanu uli qurba, walaupun orang yang paling dekat keluarga kamu, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas pada kamu dia tu ahli neraka. Sebab apa neraka? Dia tak mau mengucap. Ayat ini surah At-Taubah, dan turun ayat Quran ini, innaka la tahdi. Nabi kita sedih. Allah Ta'ala turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, mu tak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, mengharapkan dia masuk Islam, tapi hidayah itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla.
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita kata kepada pakcik dia ketika nak mati, qul la ilaha illallah ashhad laka biha yaumal qiyamah. Apa cik? Kata la ilaha illallah, aku nak jadi saksimu pada hari kiamat. Fa aba, turun, tak mau Abu Talib sampai mati. Turun ayat Quran ini, innaka la tahdi man ahbab. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini mengajar kepada kita bahawa hidayah itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, hidayatul taufiq di bawah kuasa Allah. Kita hanya ada hidayatul irsyad. La haula wala quwwata illa billah. Kata ulama tafsir, tidak ada khilaf ulama mengatakan turunnya ayat Quran ini kepada peristiwa Abu Talib mati tidak beriman. Tapi ada juga satu kumpulan bobok batiniah ni. Dia panggil Abu Talib radhiyallahu anhu. Abu Talib beriman. Macam-macam buat dia ni. Buat dia ni geng-geng batiniah ni bahaya. Abu Talib beriman, Fir'aun pun beriman. Habis bawa dia beriman belaka. Allahu Akbar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tamatlah kita perbincangan kita. Allah kata di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala lah yang mengetahui siapa yang bersedia untuk masuk Islam atau yang tidak mau masuk Islam. Jadi Tuhan tahulah siapa dia yang layak, siapa yang tidak layak. Jadi para jemaah sekalian, saya simpulkan beberapa faedah yang sangat ringkas. Yang pertama, orang-orang ahli kitab kata apa? Inna kunna min qabli muslimin. Aku dulu sebelum ada jumpa Quran sudah Islam. Di sini ulama mengatakan jawazu sana'il mar'i ala nafsihi, boleh kita sebut kebaikan diri kita dengan syarat kita yakin kita tidak takabur, kita yakin kita tidak riya, kita sebut semata-mata kerana apa? Kerana maslahah. Maslahah nak bagi tahu kepada orang bahawa kita ni ada maklumat, kita ni orang baik, kita ni ada ilmu, boleh kita maklumkan. Itu dia kata di dalilnya, jangan sombong. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ni penghulu anak Adam pada hari kiamat, tapi aku tak sombong. Hadis ni riwayat Tirmizi, panjang riwayat. Syarat yang keduanya, kita nak sebut tadi betul-betul maslahah, keperluan. Contohnya orang bagi ayat kita, mu ni tak reti lah mengajar bodoh, menyesatkan orang mengaji Quran. Kita boleh sebut saya belajar di sini, belajar di sini, belajar di sini. Tuan-tuan boleh nilai balik di mana guru kita. Itu dia bagi kepentingan sekarang ni. Kalau tidak orang attack, ngaji kita mari mana dia tu. Dengan kepala otak dia tafsir Quran lah. Kita kata kita tafsir, berikut ulama tafsir, bukan saya bawa sendiri. Ini kepentingan. Kalau tak penting, tak usah duduk cerita lah. Diam-diam je. Tawakal itu kita ni al-faqih ilallah. Kita ni orang faqih kepada Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, bima sabar. Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia dengan sebab sabar. Jawab kata ulama, ini kelebihan sabar. Siapa dia boleh sabar, Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang besar. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, tolak benda buruk dengan benda baik. Ini akhlak. Kalau orang buat huduh pada kita, kita bagi benda baik pada dia. Jangan duduk. Dia maki, kita lawan pula. Mu bodoh, dia kata awak bodoh, mu gila lah. Kita kata mu bodoh. Kalau kamu cerdik, takkan kamu nak lawan orang bodoh. Buat apa? Lagi bodoh gitu dia pun. Masya Allah. Yang keempat, min asbabi, di antara sebab kita boleh menolak kejahatan orang hasad daripada dia, iaitu kita padamkan api hasad dia tu. Macam mana? Dia buat buruk pada kita, kita baik. Kita tahu orang ada dengki kita, kita hantar hadiah, puji dia, cair juga lama-lama dia, insya-Allah dia akan cair kan. Apa satu lagi kita kata pentingnya mencairkan orang ni. Kalau tidak, lagi takabur dia.
mana ustaz? Masjid saya ni yang mari mengajar. Tak sedut dengar lah dia mengajar. A'radu, tinggalkan. Sebab apa? Sebab mereka bukan mengajar mendidik manusia, mereka mengajar mengerdik manusia. Itu bukan ilmu nama dia. Walaupun berselindung di sebalik nama kitab tasawuf. Yang anak dapat video orang bagi mengajar kitab tasawuf tapi dia butuh orang. Kita kata lah, itu bukan tasawuf, nama dia tasawuf. Na'udzubillah. Yang ketujuh, la nabtalil jahilin ay la yanbaghi lil aqil talab as-sufha. Orang yang cerdik jangan cari orang bodoh untuk buat kawan. Jangan. Cari orang bodoh untuk kita ajar, na'am. Tapi nak buat member, friend, lah. Kita tahu orang ni orang bodoh, mana jahil di sini. Lidah dia duk mengumpat orang. Kenapa kita buat kawan? Setiap kali kita duduk dalam majlis dengan dia, minum teh ke makan, 5, 6, 10 orang dia butuh orang. 5, 6, 10 orang dia mengumpat orang. Jangan duduk dengan orang ni. Mana-mana kumpulan pun sama juga. Kalau kerja dia duduk etik Islam, tinggalkan. Tak payah duduk lagi dengan orang ni. Baik. Yang ke-8, hikmah Allah Ta'ala turunkan wahyu berperingkat-peringkat lis la'allahum yatadhakkarun, untuk at-tadhakkur wal wa'zi menjadi tazkirah dan juga menjadi pengajaran ataupun nasihat kepada kita. Alhamdulillah, peringkat-peringkat. Jadi kita belajar Quran ni pun peringkat-peringkat. Mudah-mudahan setiap kali ayat mari kita baca, kita tadabbur, kita tazakkur, kita ambil fawaid supaya kita dapat baki diri kita. Tapi kalau setiap kali orang bagi fawaid, dia komen kat bawah ini dia cara macam-macam, kita kata tinggalkanlah majlis ini. Daripada awak sakit hati di sini, pergi cari orang lain yang setaraf dengan kamu, itu lebih baik. Yang ke-9, Allahu Akbar. Manusia ni kena berdakwah. Lebih-lebih lagi orang yang kita sayang, keluarga kita yang dekat, pergilah dakwah mereka. Sama ada dia terima atau tak terima bukan kerja kita. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Utamakan kita dakwah kepada keluarga yang terdekat. Dakwah isteri, dakwah suami, dakwah anak-anak, dakwah keluarga, adik-beradik, ipar dua kata orang, mertua, menantu, dakwah dulu. Ni kadang-kadang saya rasa sedih, sebab dada kata orang. Kawan-kawan kita baik, belajar dia, masya-Allah, berapa tahun dah ikut kelas kita, mengaji sunnah, mengaji tafsir. Sekali dia post dia punya grup anak-beranak, woi, masya-Allah. Anak-anak dia, menantu dia dengan taut auratnya. Biasalah, keni lututnya. Keni lutut dah kenal kan? Mana yuk dengan berhiasnya. Kita pun haji, kepian coti atas kepala, boleh post gambar-gambar anak cucu menantu yang taut aurat. Kita kata di mana dhamir? Ainal qalbul hayy, di mana hati yang hidup. Hati mati ni. Mengaji saja tak ada ilmu, tidak beramal, bahaya. Baik, yang terakhir yang 10, dua jenis hidayah. Hidayatul irsyad wat ta'lim wat tabligh, itu kerja Nabi, kerja sahabat, kerja ulama, kerja kita. Hidayatul taufiq, kuasa memberi taufik orang terima dakwah, terima Islam, terima kebaikan, ini hanya kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat Al-Quran turun, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita sabarlah. Kalau orang terima dakwah kita, alhamdulillah. Kalau orang tak terima dakwah kita, kita boleh jawab di hadapan Allah, aku sudah menyampaikan. Mereka tak terima, di luar kuasaku ya Rabbi, itu di bawah kuasamu. Abu Hurairah ketika dakwah pada mak dia marah. Ada internet. Masya Allah. Kapung dia kan tu. Ambil video sikit. Kalau pergi terus ni lalu kok tu tau, Mizi tau. Mizi Agro tau. Nak lalu kok kat dia kali. Pagi ni sudah hari. Tengah hari kena kau bak kan. Ya. Jadi dia kena makan bak.
berjalan, tak ada kabar. Nah, dengan yang mungkin dari kanan. Uang tu benda uang gang keleking. Uang keleking tu makan burung. Assalamualaikum. Lalu go tu.
masuk sini. Itu. Ada orang. Biar saja tanah. Nah tu. Bukan kok ni tu ni kok. Ha? Dia masuk dulu.